kerana mereka tahu cara terbaik untuk rosakkan perpaduan dan kesatuan orang Islam dengan memberikan labelan-labelan dan kumpulan-kumpulan dan aliran pada mereka. Ini kumpulan A namanya ni Islam, kumpulan B kita letak nama ni Islam, kumpulan C kita letak nama ni Islam, aliran tu, aliran B, pahaman tu, pahaman ni. Semua ni orang Islam, semua ni Muslim. Tu belum lagi parti. Parti ni A orang Islam juga, parti ni B orang Islam juga, parti ni C orang Islam juga. Walhasil apa yang akan terjadi? Bila anda duduk di mana-mana aliran, mana-mana kumpulan, mana-mana parti, adakah anda akan merasa anda duduk di tempat yang salah atau duduk di tempat yang betul? Skeptik biasa, bila anda masuk mana-mana kumpulan, anda nak masuk kumpulan yang betul ke kumpulan yang salah? Kita tak boleh tentukan lagi ni mana betul. Tapi bagi diri anda rasa kumpulan C yang betul. Anda pun masuk aliran kumpulan C. Sebab apa anda masuk? Sebab anda rasa kumpulan ni yang betul. Bila kumpulan ni yang betul dalam ramai-ramai, dia akan timbulkan fanatisme pada anda. Apa fanatisme? Apa ketaksuban? Hak lain semua tak reti, kumpulan kami saja hak reti. Hak lain semua tak pandai, kumpulan kami saja hak pandai. Hak lain semua tak betul, kumpulan kami saja betul. Hak lain semua sesat, kami saja tak sesat. Lepas tu bila dia condemn macam ni, dia klaim macam ni, orang lain kata apa? Orang lain pun kata benda sama juga. Kumpulan A pun kami hak terbaik kan? Orang lain tak lagi. Kami hak paling bijak lah, orang lain tak bijak. Lepas tu kalau C dengan A cakap, kumpulan lain tak mau cakap, B pun sama. Setakat aku tahu A dengan C tak lagi, B mana hebat. Tanya siapa pun kalau buat wawancara secara tertutup sembunyi seorang-seorang, kami hebat, kami pas semua kami hebat, mana satu betul, mana satu tak betul ni. Semua betul. Akibatnya duk berasa lagu tu, fanatik lagu tu, dia akan menimbulkan perpecahan, permusuhan. Kalau kami betul tak betul, mari kita berdebat, menentukan debat ada. Mari kita berbalah, mari kita dialog, mari kita tu, mari kita ni. Forward. Kita ambil hak utama, ambil hak tunjang, tinggalkan benda-benda begini, benda-benda tak ada benda pun. Lani sebab kita berpecah belah, kesatuan kita hilang. Tuan-tuan tanyalah sesiapa pun, makin kita berpecah, kita makin kuat atau kita makin lemah? Kita makin lemah. Semua orang tahu itu, makin kita berpecah, makin kita bergaduh, lemah. Tapi kita nak duduk tahap tu. Sebab itulah secara umum hari ini orang lebih selesa menyesuaikan diri dalam keburukan, bukan dia nak ubah keburukan. Jarang orang yang bila mari bubuk, dia nak ubah bubuk tu. Last sekali bila bubuk terlampau banyak, dia tak ambil dah sikap nak ubah bubuk, tapi dia selesa menyesuaikan diri dalam keburukan. Faham tak? Mula-mula tak ada apa, mari satu hak buruk. Dia tak ubah pun hak buruk tu, dia tahu benda tu buruk, mari pula buruk ni. Dia tahu. Last sekali bila dah banyak bercampur keburukan, dia pun selesa dalam keburukan. Cara dia ikut dia mampu pilih orang lain, aku sesuaikan dengan keburukan. Lepas pada ni lagu mana ni ustaz ni? Kira boleh lah, payahlah kita tadi nak cari ni. Kira boleh lah. Ni lagu mana halal kan? Kalau ikut saya pun tak nak lagi dah. Kira okey lah. Duk main ayat yang kata okey lah, boleh lah apa. Kita kesesuaikan. Sesuaikan apa? Sesuai dalam buruk kita tu. Sebenarnya kita boleh ubah atau tidak? Boleh. Kita boleh tukar atau tidak? Boleh. Tapi dah kita mindset apa dia panggil? Individualism. Satu sikap-sikap yang cukup buruk. Apa dia individualism? Apa nak jadi dalam dunia, dalam lingkungan dan sekitar kita, ikut pilih. Janji aku bangun hari-hari, aku boleh mandi, aku boleh berak, aku boleh kencing, boleh gosok gigi, boleh sabun, boleh sarapan, boleh pergi kerja, start kereta, enjin hidup, boleh isi minyak, tiap-tiap bulan masuk gaji, hujung minggu boleh melancong, hujung minggu boleh pergi taman, hidup sihat tak sakit. Orang lain mampu pergi.
Apa yang berlaku dengan masyarakat kita? Aku tak mau ambil tahu lah. Orang taman kita dia kena bunyi. Ikut dia lah. Dia nak keselesaan individu. Tak jadi apa pada dia, tak terusik kehidupan dia, tak terusik pada gaji dan kewangan dia, dia tak kacau. Jadi dia boleh go on hidup. Ada tak orang macam ni tuan-tuan? Dia tak mau ambil tahu pun persekitaran dia. Kalau kita semua mewujudkan budaya individualism macam ni, apa akan jadi? Orang tu pun hal dia, kita hal kita. Orang sakit pun tak ada orang nak jenguk. Orang nak pergi ke Mekah pun tak ada orang nak ziarah, tak ada orang nak ucap tahniah. Anak dia ni berjaya pun tak ada orang bagi perangsang, bagi rangsangan. Hak ni jadi baik pun tak ada orang pergi. Hak jadi mudarat, malapetaka, ujian, musibah pun tak ada orang nak pergi ziarah. Sebab apa? Masing-masing aku. Kita boleh semua aku, waktu tak kena. Waktu kena kita nak kat apa? Waktu kita kena apa-apa, baru kita teringatkan kat orang. Contoh, musibah terjadi di dunia. Allah. Tak jadi di mana tuan-tuan? Di China, bukan Malaysia pun. Bila jadi kat Malaysia, bagaimana ayat dia tuan-tuan? Hak jadi di daerah kita tu di Kuala Lumpur, tak kena pun orang Kuala Lumpur. Bila jadi di Kuala Lumpur, hak kena kan? Geng Ceras. Hak kena geng Ceras, kita sini daerah apa? Daerah Damansara. Kena geng Ceras, Damansara tak kena. Bila kena kat Damansara, Taman Tun apa tak? Taman Tun Ismail tak kena. Bila kena Taman Tun Ismail, apa jadi? Taman Tun Ismail hak kena no, Blok G. Saya duduk Blok B tak kena. Bila kena Blok B, apa jadi? Bila kena Blok B, pakcik tingkat 13, saya duduk tingkat 2, tak kena. Bila kena tingkat 2, ada rumah 10 baris, kena tu makcik rumah nombor 3, saya rumah nombor 1. Bila kena rumah nombor 1, rumah dia dah, kena abang aku, bukan aku pun. Lepas tu bila anak kuasa, bila kena kat dia, jatuh atas batang hidup dia, baru nak program. Jadi semua orang kena dia, baru dia rasa. Itulah jangan mudah kita menyebut tak mau kat orang masa kita sihat, masa kita okey. Lubang kubur masing-masing. Kalau orang nasihat, orang bagi saran, orang bagi teguran, hang siapa aku siapa. Hang buat amal hang, aku buat amal aku. Lubang kubur hang, lubang kubur aku. Seolah-olah dia tak memerlukan pun pada saudara dia. Tapi bila mati pun jadi tuan-tuan. Bila mati, kalau kita mandi sendiri, kalau kita kapan sendiri, kalau kita bungkus sendiri, kalau kita semayang sendiri, kita korek lubang kubur sendiri, kita kampus sendiri balik, senang. Tapi masalahnya, hak kita kata orang tu lah buat semua tu. Bila anda mati, hak ujung-ujung anda razak tu, siapa yang terkira anda? Orang. Bila anda mati, hak rapatkan tangan anda, orang. Hak tutup mata anda, orang. Hak bungkus mayat anda, orang. Hak semayang anda, orang. Hak gali lubang kubur anda, orang. Hak kambung balik, orang. Hak doa pada anda, orang. Dah bila semua orang-orang, di mana hebat dan tega kita? Tadi waktu atas dunia, tak mau bantuan orang, tak mau terlibat dengan orang. Lubang kubur masing-masing, ya, lubang kubur memang masing-masing. Tapi kita masih lagi memerlukan kepada orang. 9.30 boleh pergi lagi ke boring lah. Ustaz boring lah malam ni. Dah berhenti awal. Okey, pergi lagi. Ni syok ni. Ayat-ayat macam ni memang ayat-ayat yang membahagiakan bagi setiap penceramah. Agak-agak boleh teka. Kalau jadi dia kata tambah 2 jam lagi, tak bahagia macam mana? Kalau dia kata boleh tambahkan 10 minit lagi, bahagia juga. InsyaAllah. Ni saya nak bagi marah. Ini penting kan? Kalau tuan-tuan nak catat pun catatlah. Ni dia punya agenda.
Apa dia marahil? Marahil ghazw fikr. Marahil serangan pemikiran terhadap umat Islam hari ini. Dalam kitab Syarah Rasmul Bayan dia bahagikan kepada 3 peringkat. Pertama dia panggil Qoblal Ihtilal. Maksud Qoblal Ihtilal, bagaimana mereka melakukan serangan pemikiran terhadap orang Islam sebelum jatuhnya sistem khilafah. Itu dipanggil fasa Qoblal Ihtilal. Dulu ada sistem khilafah, sebelum khilafah itu jatuh, apa yang mereka dah buat dah pada masa itu. Fasa yang kedua, fi marhalatil ihtilal. Pada masa khilafah sedang jatuh, apa yang mereka buat. Yang ketiga, ma ba'dal ihtilal. Apa pula perancangan yang mereka buat selepas memang confirm kejatuhan khalifah. Yang pertama, fasa sebelum jatuhnya khilafah, mereka lancarkan 3 benda. Pertama ialah al-istishraq, orientalis. Orientalis ni lama dah mereka bekerja. Tuan-tuan tahu dah siapa golongan-golongan orientalis? Orang-orang barat, Yahudi dan Kristian yang mengkaji sejarah, budaya, ilmu-ilmu orang-orang timur, khususnya tentang agama Islam. Mereka kaji sejarah orang timur, bahasa orang timur, struktur orang timur, penduduk orang timur, ilmu orang timur, adat orang timur, budaya orang timur. Dan berkhususan ada kepada Islam. Cuma saya nak bahagikan, ada golongan orientalis yang benar-benar jujur dalam kajian mereka. Dia jujur dalam kajian. Dia bukan niat nak buat jahat. Maksudnya dia belajar, dia kaji kerana nak tahu betul-betul orang timur ni lagu mana, bahasa dia lagu mana, dia tak kacau orang. Satu lagi yang memang dia ada niat tak baik. Maksudnya dia nak kaji pasal agama, dia nak kaji pasal Islam, dia nak memasukkan racun-racun dan jarum-jarum halus di kemudian hari, bagaimana nak merosakkan Islam secara lembut dan halus di satu masa. Dengan apa dia guna? Dengan dia mempelajari sejarah agama Islam. Yang pertama sekali, dia macam ni. Dalam konsep kita belajar ilmu psikologi, ni dah saya sebut juga di beberapa tempat, dia ada satu bab dipanggil psikopatologi. Psikopatologi macam ni, seorang yang belajar ilmu macam orientalis, dia ada kita sebut mafhum. Apa dia mafhum? Kefahaman yang kita dapat bila kita belajar sesuatu ilmu. Memang orang orientalis, boleh kita katakan kadang-kadang ada mereka yang kaji Islam ni, mereka jauh berilmu dan hebat dari kita. Kita hari ini belajar beberapa kitab, mereka dah berpuluh kitab. Kita berpuluh kitab, mereka dah beratus kitab. Maksudnya secara jujur, ada yang kajian mereka tu melewati jauh daripada apa yang kita pernah capai. Aku tak rasa tara ni nak belajar, dia belajar lebih. Aku tak rasa tara ni nak mengaji, dia mengaji lebih. Cuma pendekatan mereka, kalau dalam psikopatologi, dia sampai tahap mafhum. Apa dia mafhum? Mereka ambil kefahaman betul-betul. Mereka faham kalau tentang sirah Nabi, lahir Nabi lagu mana, mereka faham. Mereka faham perang Nabi, mereka faham dakwah Nabi, jahriyah ke sirriyah ke, semua mereka faham. Tapi satu benda mereka tak ambil iktibar, iaitu tasdik. Apa dia tasdik? Pembenaran daripada kefahaman yang kita terima. Contoh, kita belajar tentang sirah Nabi. Nabi lahir tahun sekian. Daripada kefahaman kita belajar sirah Nabi, dia perlu ada satu benda lagi, membenarkan kisah ini. Kita percaya tak kisah ni? Kita belajar tadi. Kita percaya sebab Quran dengan hadis Nabi cerita. Tapi dia faham saja, pembenaran tu tak ada. Kalau dia ada pembenaran, apa jadi pada akidah? Tuan-tuan pun boleh jawab. Seorang yang buat kajian, dia faham cerita ni, lepas tu dia, oh wah, betul sungguh. Aku faham dah kisah ni dan aku benarkan kisah ni. Bila dia benarkan Islam nak dia belajar, apa jadi pada akidah dia? Dia masih stay akidah lama kan, dia akan tukar. Kalau dia ada tasdik, seorang demi seorang akan tukar dengan kebenaran Islam. Tapi dia tak masuk tasdik, dia bagi nak faham saja. Kalau orang tanya, apa hukum ni? Senang hukum ini. Tapi dia sendiri tak mahu membenarkan hukum tu. Tujuan dia apa? Tak ada tasdik. Dia nak kilas balik, dia nak balas balik. Dia nak cari benda-benda tak elok, nak masukkan dalam sistem yang dipelajari tadi.